e-dagang. E-dagang bermaksud membeli dan menjual sesuatu produk atau khidmat oleh para usahawan dan pengguna melalui media elektronik seperti radio, TV, komputer dan smartphone. E-dagang kebanyakannya menggunakan rangkaian internet untuk berhubung antara pembeli, pengguna dan penjual. Seperti yang diketahui oleh masyarakat di Malaysia, platform e-dagang seperti CJ Workshop yang ditayangkan di siaran televisyen. Pengguna hanya perlu menelefon atau melayari laman web CJ Workshop untuk membeli dan melakukan pembayaran dengan hanya menggunakan transaksi pembayaran atas talian maupun pembayaran selepas mendapatkan barangan. Terdapat juga banyak jenis aplikasi seperti Shopee, Lazada dan lain-lain telah menjadi tarikan kepada umum untuk membuat urusan jual beli barangan. Kemudahan seperti ini yang dimulakan oleh para usahawan untuk mempercepatkan dan menyenangkan urusan mereka antara pelanggan. Ringkasnya, sejak beberapa dekad yang lalu, platform e-dagang ini telah meningkatkan popularitinya dengan menggantikan cara penjualan secara tradisional kepada moden. Pada tahun 1994, sistem e-dagang telah pun diperkenalkan dan berkembang seiring berjalannya waktu. Penggunaan e-dagang pada awalnya digunakan dalam sektor automobil dan farmasi untuk tujuan pembelian elektronik. Penggunaan e-dagang kemudiannya berkembang dengan menggunakan rantaian dan integrasi semua pihak, sama ada pembeli, penjual ataupun penyelia. Sistem e-dagang kemudian dilihat sebagai satu kemudahan kepada masyarakat. Kini e-dagang dikenali sebagai suatu aktiviti yang dikenali sebagai perdagangan web. Baiklah, saya akan teruskan dengan objektif e-dagang. Yang pertama adalah memperkenalkan platform e-dagang dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, mengenal pasti faedah yang diperoleh daripada e-dagang. Yang ketiga, mengkaji perbezaan e-dagang dan juga media sosial. Yang keempat, mengenal pasti kelebihan platform e-dagang. Dan yang terakhir, menjadikan e-dagang pilihan utama masyarakat dalam aktiviti jual beli asas. Di Malaysia, terdapat banyak platform e-dagang yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Antaranya ialah Pos Laju, Skynet, FedEx, Easy Parcel, Lalamove Malaysia, Ninja Van Malaysia, DHL E-commerce, JNT, Coleco dan lain-lain. Platform ini bertujuan untuk membantu dalam urusan penghantaran barang orang ramai menjadi lebih mudah. Selain itu, terdapat juga platform lain seperti Foodpanda dan GrabFood yang merupakan platform yang memberikan perkhidmatan penghantaran makanan. Dengan adanya kemudahan e-dagang ini, masyarakat mempunyai masa yang singkat untuk mendapatkan makanan dengan membuat pilihan di hujung jari serta melakukan pembayaran secara transaksi. Oleh itu, masyarakat boleh mendapatkan perkhidmatan daripada pelbagai jenis platform e-dagang untuk melakukan urusan jual beli produk barangan di internet. Ini adalah beberapa contoh platform e-dagang di Malaysia. E-dagang menggunakan teknologi virtual reality VR yang merupakan era ketiga interaksi manusia komputer dan juga dikenali sebagai sistem yang berkeupayaan meniru persekitaran dan keupayaan tersebut dijana melalui komputer. E-dagang juga menggunakan kemudahan ICT, terutama internet, untuk mengadakan satu rangkaian menyatukan pelanggan, penjual dan pihak ketiga dalam satu persekitaran elektronik yang selamat serta boleh dipercayai. Aplikasi e-dagang boleh dimuat turun melalui gedung Play dengan menggunakan media teknologi seperti komputer, laptop, tablet, smartphone dan sebagainya. Baik, seterusnya adalah statistik penggunaan e-dagang di Malaysia, di mana menurut kajian e-dagang 2018 yang telah dijalankan oleh e-commercial consumer survey telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, telah melaporkan bahwa 51% penduduk di negara ini adalah menggunakan dan memanfaatkan e-commerce untuk membeli barang secara atas talian. Baik, seterusnya adalah peratusan pengguna e-dagang setiap negeri mengikut negeri di Malaysia. Jika kita melihat kepada jadual dan gambar raja 5 yang tertera, kita dapat menyimpulkan bahawa negeri yang tertinggi menggunakan e-dagang ini adalah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, dan manakala yang terendah adalah negeri Sabah. Okey, berikut adalah peratusan pengguna dan bukan pengguna e-dagang di Malaysia. Pengguna e-dagang mencatatkan 51.2%
manakala bukan pengguna e-dagang adalah 48.2% daripada keseluruhan rakyat di Malaysia. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pengguna e-dagang mengikut peringkat umur di Malaysia. Jadi kita melihat jadual dan grafik tersebut dapat kita simpulkan bahawa pengguna yang aktif adalah berada pada lingkungan umur 25 hingga 34 tahun, di mana 25 hingga 29 tahun mencatatkan 20% pengguna, manakala 30 hingga 34 adalah 20.3%. Ini adalah alat teknologi ataupun peranti yang digunakan oleh masyarakat ataupun pengguna e-dagang untuk membuat pembelian secara atas talian. Dalam jadual yang dilaporkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, terdapat 5 alat teknologi yang digunakan, yaitu smartphone, netbook, PC, desktop, tablet dan smart TV. Daripada kelima-lima alat teknologi tersebut, telefon pintar ataupun smartphone adalah berada pada kedudukan peratus penggunaan yang tinggi, yaitu 78.3. Mungkin ini adalah disebabkan oleh faktor fizikal. Smartphone itu adalah senang dibawa untuk kemana-mana dan boleh mengakses ataupun membuat pembelian tanpa mengira waktu, tempat dan masa. Manakala peratusan yang terendah yang digunakan oleh pengguna untuk membeli atas talian adalah Smart TV, yaitu 1.1%. Bagaimana pula proses e-dagang boleh berjalan? Proses atau sistem e-dagang bermula dengan aplikasi e-dagang yang telah dimuat dan kemudian pembeli akan memilih barangan yang telah dipaparkan oleh peniaga melalui kedai atau talian. Pembeli kemudiannya dihubungkan dengan peniaga secara maya untuk melakukan transaksi melalui e-dagang. Setelah proses transaksi beliau dilakukan, maka sistem akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses penghantaran barangan. Guna e-dagang. E-dagang sesuai digunakan oleh segenap lapisan umur. E-dagang penggunanya yang paling aktif merupakan golongan remaja, dan juga penggunaan e-dagang hanya memerlukan internet serta teknologi telefon pintar ataupun laptop bagi mengakses laman e-dagang. Faktor pemilihan e-dagang. Yang pertama adalah penjimatan kos. Hal ini kerana apabila pengusaha menggunakan e-dagang sebagai platform jual beli, beliau dapat menjimatkan kos sewaan dan juga pembayaran kepada pekerja. Seterusnya, pengurusan inventory automatik. Ini kerana apabila pengusaha menggunakan e-dagang, secara tidak langsung mereka telah menggunakan sistem alat elektronik yang terdapat dalam e-dagang dan memudahkan kerja pengurusan jual beli. Seterusnya, lokasi yang bebas. Apabila kita menggunakan e-dagang, pengusaha tidak terikat dengan kedai fizikal, yang mana hal ini mampu memberikan kebaikan kepada pengusaha. Lokasi yang bebas juga ini menyebabkan berlakunya penjimatan kos dalam sewa kedai secara fizikal. Seterusnya, dominasi pasaran kecil. Apabila pengusaha menggunakan e-dagang, penjimatan kos telah berlaku menyebabkan pengusaha mengambil keputusan untuk menurunkan harga barangan. Maka, berlakunya permintaan daripada pembeli, yang mana pengusaha mampu mengumpul pembeli yang ingin membeli barangan secara kompetitif. Dan yang terakhir adalah global reach. Apabila penggunaan e-dagang ini diamalkan, pengusaha dapat memasarkan barangan mereka ke pasaran antarabangsa dan berlakunya global reach. Apa pula perbezaan platform aplikasi e-dagang dan media sosial? Aktivitas e-dagang menjadi pilihan masyarakat kini untuk mendapatkan wang saku dan bahkan pandemik COVID-19 masing-masingnya menjadi mendorong lagi masyarakat untuk melakukan urus nyata atas talian dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Tapi, tahukah anda bahawa terdapat banyak perbezaan antara aplikasi e-dagang dan media sosial? Perbezaan yang paling ketara adalah aplikasi e-dagang digunakan untuk urusan jual beli dan hanya menentukan tentang urusan jual beli antara peniaga dan pelanggan. Manakala media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok digunakan hanya untuk tujuan berkomunikasi. E-dagang juga merupakan platform yang dilindungi daripada sebarang penipuan transaksi oleh syarikat dan segala proses jual
sendiri berbanding dengan aplikasi media sosial lebih tertentu dengan akaun pribadi kita sendiri. Syarat pendaftaran aplikasi e-dagang ini bukanlah susah, hanya dengan menggunakan aplikasi e-dagang dan menggunakan teknologi yang sedia ada seperti PC, telepon, komputer, laptop, smartphone, dan sebagainya. Untuk menjadi pembeli, hanya perlu memuat turun aplikasi e-dagang melalui Google Play, kemudian mendaftar account, dan mengisi segala macam pribadi yang diperlukan. Sama halnya jika ingin menjadi seorang pengguna di aplikasi tersebut, hanya perlu memuat turun aplikasi, mendaftar, mengisi maklumat pribadi, dan kemudian mendaftar sebagai pengguna. Seterusnya adalah infografik kelebihan e-dagang kepada pengguna. Terdapat beberapa kelebihan. Pertama adalah pengguna banyak pilihan. Mungkin banyak pilihan dari aspek harga, kualiti, kos perkhidmatan, dan sebagainya. Mungkin produk yang dibeli adalah sama tetapi berbeza dari segi harga, kualiti, dan khidmat pelanggan, dan sebagainya. Seterusnya, menjimatkan masa. Pengguna e-dagang akan jimat masa karena tidak perlu untuk turun padang membeli produk yang diinginkan dengan hanya melayari internet ataupun mendownload aplikasi e-dagang dan membeli. Selain itu, menjimatkan kos. Mungkin ini adalah kepada pengusaha ataupun pemilik kedai. Pemilik kedai tidak perlu menyediakan tempat untuk berniaga seperti gudang ataupun menyewa kedai yang mungkin akan meningkatkan kos yang perlu membayar insurans, sewaan, dan sebagainya. Dengan e-dagang, pengguna hanya perlu memuat naik produk menggunakan aplikasi e-dagang seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Akhir sekali, e-dagang ini boleh meningkatkan kredibiliti usaha, image usahawan. Hal ini karena media pada abad ini adalah salah satu platform yang menjadi kepada pemasaran produk. Sebagai contoh, seseorang usahawan itu akan menjadi famous ataupun produk yang dijual akan menjadi famous disebabkan oleh media karena adanya pemikiran yang kreatif dan inovatif usahawan itu untuk meyakinkan masyarakat tentang produk yang mereka jual. Tahukah Anda, e-dagang merupakan jalan pintas untuk melahirkan usahawan berjaya, malahan usahawan muda, dan memperkenalkan produk tempatan di peringkat global. Hal ini karena aplikasi e-dagang ini tidak hanya terkunci di sebuah negara, tetapi di seluruh dunia. Seterusnya saya akan menerangkan bagi soalan kuis dan juga maklum balas. Kuis ini dijalankan bertujuan untuk menguji kefahaman responden ataupun masyarakat terhadap modul latihan ini. Terdapat seramai 30 orang responden yang telah menjawab kuis ini dan terdapat 7 soalan dalam kuis ini. Senarai soalan adalah seperti yang berikut. Apa itu e-dagang? Bilakah sejarah dan revolusi e-dagang diperkenalkan? Apakah contoh aplikasi platform e-dagang? Siapakah pengguna e-dagang? E-dagang merupakan platform yang terlindung daripada sebarang penipuan dan segala proses jual beli menjadi tanggung jawab syarikat. Benar atau salah? E-dagang merupakan jalan pintas untuk melahirkan ramai usahawan berjaya dan memperkenalkan produk tempatan di peringkat global. Benar atau salah? Dan yang terakhir ialah platform e-dagang hanya terkenal di negara ini menyebabkan barang tempatan kita tidak diperkenalkan ke negara luar. Benar atau salah? Dalam bahagian maklum balas, proyek ini telah mendapat maklum balas positif daripada seramai 66 orang responden. Maklum balas ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proyek ini memberikan input yang berguna kepada masyarakat ataupun responden. Terdapat 5 persoalan yang telah diajukan dengan pilihan jawaban berbentuk ya atau tidak. Berikut merupakan hasil maklum balas yang telah diberikan oleh para responden. Bagi pertanyaan 1, 2, dan 3, seramai 63 orang responden memilih ya, yaitu setuju. Mana 3 orang lagi responden memilih tidak setuju. Selain itu, bagi pertanyaan keempat, seramai 62 orang responden bersamaan 93,9% memilih ya, manakala 4 orang responden lagi bersamaan 6,1% memilih tidak. Akhir sekali, bagi pertanyaan terakhir, seramai 50 orang responden bersamaan 75,8% memilih ya, yaitu setuju, manakala 16 orang lagi responden memilih tidak.